Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi menghidupkan kita, memanjangkan umur kita di atas dunia ini supaya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menambahkan amal bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal bakti itu kita akan kumpul sebagai bekal kita besok kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal kata Allah adalah takwa, yakni amal-amal soleh, amal-amal soleh yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Kerana tuan-tuan, saya nak ceritakan pada tuan-tuan bahawa tidak ada sesiapa di kalangan kita yang mengetahui bilakah masanya dia kembali bertemu dengan Allah. Tidak ada sesiapa pun di kalangan kita yang tahu ajalnya bila akan sampai, di mana dia akan meninggal dunia, dan apa punca dia meninggal dunia. Subhanallah. Begitulah lemah dan daifnya kita sebagai hamba Allah. Ini kita tidak tahu apa-apa kerana ajal dan maut itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang pasti akan berlaku, yang mana tidak ada seorang pun di antara kita ini yang boleh lari daripada kematian. Qul innal mautal ladzi tafiru fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang ingin kamu lari daripadanya itu, maka mati itu akan menemui kamu. Jadi berbalik kepada malam Lailatul Qadar, iaitu satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, maka kisah ini ada diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, iaitu Nabi Muhammad telah menceritakan ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, yang mana laki-laki ini pada asalnya telah cedera, berperang dengan kaum Bani Israel, berperang sana berperang sini, hingga badannya luka parah, cedera teruk. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika aku sembuh, jika aku baik seperti sedia kala, maka aku berjanji padamu ya Allah, aku akan berjuang jihad fi sabilillah selama-lamanya. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah telah izinkan dan Allah telah tunaikan doa laki Bani Israel ini. Allah SWT kabulkan, dan akhirnya sihatlah dia, akhirnya sihat laki-laki ini seperti sedia kala, dan menunaikan janji yang telah janjikan kepada Allah SWT, iaitu berperang selama 1000 bulan. Berperang selama 1000 bulan. Subhanallah. 1000 bulan ini bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Maka tidak ada kerja lain, tidak ada perjuangan lain melainkan jihad fi sabilillah yang dilakukan oleh laki-laki ini. Maka mendengar cerita ini, sahabat-sahabat semua cemburu, dan berkatalah sahabat, bagaimanalah kami ingin menambahkan amal kami seperti amal laki-laki Bani Israel ini, sedangkan umur kami tidak panjang. Maka dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, maka Allah telah turunkan satu surah, surah Al-Qadar, yang biasa kita baca, yang biasa kita dengar, imam-imam di masjid, di radio dan sebagainya kita dengar, ayat yang popular di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kata Allah, telah kami menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam kemuliaan. Ayat ini tuan-tuan merujuk kepada suatu kenyataan bahawa pada malam yang khusus ini Al-Quran telah diturunkan
dari Lauhul Mahfuz, ya, ke langit dunia. Pada malam itu Al-Quran telah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian yang kedua, ya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Maksudnya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Dengan perkataan lain, soalan yang ditanya itu diajukan seolah-olah begini: tahukah kamu betapa besar dan pentingnya malam ini, yaitu malam itu? Tahukah kamu apakah kurniaan dan nikmat yang terkandung dalamnya? Kemudian ayat yang seterusnya menjelaskan tentang keagungannya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud yang sebenar daripada ayat ini ialah bahawa ganjaran bagi berjaga pada malam ini, malam Lailatul Qadar ini, adalah terlebih besar daripada beribadah selama 1000 bulan. Terlebih besar, ya, daripada beribadah 1000 bulan. Tetapi sebanyak mana yang akan diberikan, maka tidaklah kita diberitahukan di sini dalam hadis ataupun dalam Quran, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malaikat turun berbondong-bondong di malam Lailatul Qadar dengan tujuan mendoakan setiap orang yang bangun pada malam itu, bangun dengan beribadah kepada Allah SWT. Maka setiap orang yang bangun pada malam Lailatul Qadar itu didoakan oleh malaikat, oleh puluhan ribu malaikat, bahkan ratusan juta malaikat yang hadir pada malam Lailatul Qadar itu. Sebab itu dikatakan di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar pada esok harinya adalah walaupun matahari terang, bersinar, tidak ada awan, tetapi seolah-olah cahaya matahari itu tidak panas kerana hasil kembalinya malaikat pada waktu subuh, kembali ke langit beratus juta puluhan ribu itu. Wallahu alam berapa jumlah kita pun tidak tahu, tapi banyaklah bilangannya kata ulama, akhirnya menutupi kepanasan matahari. Subhanallah, ya tuan-tuan. Semua malaikat-malaikat itu datang pula, bukan datang sembarangan, tetapi datang untuk mendoakan orang yang beribadah pada malam itu. Para malaikat datang untuk mendoakan orang yang beribadah pada malam itu. Jadi rugilah orang yang pada malam itu tidak beribadah kepada Allah SWT, bahkan mereka memejamkan mata, tidur dengan lena. Cuma yang kita herankan tuan-tuan, ya, kita herankan kepada, bukan tuan-tuan sajalah, ya, ini pengalaman saya sendiri juga. Yang mengheran kita adalah setiap berlaku malam Lailatul Qadar, maka malam itu kita mengantuk. Setiap kita mengantuk, maka malam itulah malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi kali ini kita berazamlah, kalau boleh, ya, kita jadikan setiap malam sebelum akhir Ramadan ini sebagai ibadah. Walaupun kita tidur, tapi kita niatkan tidur itu sebagai ibadah, dapat pahala. Dapat pahala tidur beribadah selama 1000 bulan. Kaum-kaum ibu banyak yang kecewa ataupun mengeluh. Kami ni, wahai ustaz, bagaimanalah kami untuk mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar, sedangkan kami uzur, ya, umi uzur, yang ini datang bulan, datang haid, bagaimana kami beribadah? Maka untuk kaum-kaum ibu yang tidak dapat datang beribadah ataupun tidak dapat malam tu bangun untuk beribadah seperti sembahyang, baca Quran dan sebagainya kerana keuzuran mereka, maka setiap perkara yang kita buat pada malam itu niatkanlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perkara yang baik-baik sahaja yang kita buat pada malam itu yang dapat memberi manfaat kepada semua, niatkanlah kerana Allah. Contoh, malam itu kena pula kita membuat kuih raya. Niatkanlah membuat kuih raya ini kerana Allah SWT. Bukan kerana nak menunjuk-nunjuk kuih-kuih cantik, bukan kerana menunjuk kuih-kuih hebat, menawan, indah, rupawan, bukan tuan-tuan. Bukan ibu, ya. Tetapi niatlah membuat kuih yang cantik ini kerana Allah, iaitu aku hidangkan ketika tetamu datang nanti, moga-moga aku dapat pahala. Maka malam itu, kalau malam itu kebetulan malam Lailatul Qadar, maka dia akan dapat pahala seperti pahala orang yang membuat kuih raya kerana Allah selama 1000 bulan. Begitu juga
ibu-ibu ya yang sibuk dengan memasang langsir dan sebagainya. Kalaulah malam itu juga kebetulan uzur, tidak bolehlah membaca Quran, tidak boleh beribadah, maka ketika itu sambil kita memasang langsir, sambil bertasbih berzikir subhanallah subhanallah ataupun membaca selawat niat kerana Allah, di mulut membaca selawat, memasang langsir niat kerana Allah, maka ketika itu andai kata malam itu malam Lailatul Qadar, maka dia akan dapat pahala memasang langsir selama 1000 bulan kerana Allah Ta'ala, sambil bertasbih, sambil berzikir. Kerana yang datang bulan, kaum-kaum ibu yang datang haid, uzur, tidak dilarang untuk berzikir ya, seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun berselawat pada Nabi, tidak dilarang. Yang dilarang adalah beribadah sembahyang, membaca Al-Quran ataupun menyentuh Al-Quran ataupun menanggung Al-Quran, dan tawaf di Kaabah ya. Tetapi bertasbih, berzikir boleh. Jangan mentang-mentanglah minta maaf, ampun maaf kaum ibu, kita tidak beribadah, uzur dan sebagainya, kita lupa beribadah. Berzikirlah, berselawatlah banyak-banyak ya pada 10 akhir bulan Ramadan. Kalau kebetulan 10 akhir ni pula kita uzur, asal 10 Ramadan uzur, asal uzur 10 Ramadan. Jadi kalau boleh kita berdoa kepada Allah. Berdoa pun satu ibadah. Berdoa ya Allah, berdoa tidak salah bagi mereka yang uzur, tidak salah kaum ibu. Ya Allah Tuhan, aku berdoalah supaya dimurahkan rezeki, berdoa kerana Allah Taala ya. Berdoalah supaya jadi isteri yang salehah, berdoalah seperti jadi wanita yang salehah. Maka ketika dia berdoa pada malam itu pula kena pada malam Lailatul Qadar, maka dia berdoa seperti berdoa 1000 bulan, sama dengan 83 tahun. Subhanallah. Tuan-tuan ya, moga-moga tazkirah ini dapat memberi manfaat pada kita semua dunia akhirat. Yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dan silap itu adalah datang daripada kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Saya mohon ampunan maaf sekiranya terkasar bahasa dan tersilap kata ya. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.